Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan yang di-Pertua, Yang Berhormat Tuan Speaker Dewan, barisan rakan pembangkang serta barisan pihak kerajaan yang sudah cukup yakin dengan usul yang dibawa pada hari ini. Dan tidak lupa juga kepada ahli-ahli Dewan sekalian. Saya selaku Ketua Pembangkang pada hari ini bangkit untuk menyatakan bahawa kami di barisan pembangkang menolak usul yang dikemukakan oleh pihak kerajaan. Bahkan kami ingin menegaskan bahawa dunia pekerjaan sememangnya untuk wanita. Tuan yang di-Pertua dan sidang Dewan sekalian, dari sudut pandang agama, Islam telah meletakkan kedudukan seorang wanita di puncak yang mulia yang mampu menyinar dan mengharumkan dunia. Maka tidak heranlah wanita pada masa kini sering dilihat mencapai kegemilangan dan pelbagai kejayaan yang membanggakan di dalam apa jua bidang yang mereka ceburi. Pencapaian golongan wanita adalah seiring dengan perubahan yang berlaku, yang dipengaruhi dan sejajar dengan pembangunan negara. Tidak dinafikan, wanita memainkan peranan penting dalam pengurusan kehidupan keluarga serta sukar untuk memisahkan kepentingan tersebut daripada mereka. Namun begitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, apabila dikaji, didapati ajaran Islam juga menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan seorang wanita dengan menempatkan mereka sebagai seorang anak, isteri, ibu dan ahli sebagai seorang pemimpin masyarakat. Oleh itu, disarankan golongan wanita ini menceburkan diri dalam bidang pekerjaan yang sesuai dalam bidang kemasyarakatan dan bidang lain asalkan mematuhi syariat agama yang telah ditetapkan. Sidang Dewan yang saya hormati sekalian, ingin saya tegaskan kepada barisan kerajaan, khususnya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, usul kami barisan pembangkang bahawa dunia pekerjaan adalah tidak mengenal gender. Malah dunia kini perlu mengarusberdanakan gender dalam dunia pekerjaan. Mengarusberdanakan gender. Sudah tentu barisan kerajaan tidak mengambil tahu ataupun tidak tahu konsep ini. Konsep ini adalah satu konsep yang dipopularkan di peringkat antarabangsa yang bertujuan untuk menilai implikasi perancangan terhadap wanita dan lelaki di setiap peringkat. Justru, ia dilihat sebagai satu strategi yang mengambil kira perspektif wanita dan lelaki di dalam semua peringkat pelaksanaan, pemantauan dan penilaian sesebuah dasar dan program di setiap aspek, iaitu politik, ekonomi dan masyarakat dengan harapan supaya wanita dan lelaki menerima faedah yang sama. Untuk pengetahuan pihak kerajaannya, konsep ini terhasil daripada pengenalan, pendekatan-pendekatan serta strategi terdahulu yang bertujuan untuk meningkatkan kemajuan wanita dalam sektor pembangunan tetapi mengasingkan mereka dalam aktiviti pembangunan, iaitu 3D. Manakala objektif utama kepada usaha ini adalah untuk melibatkan wanita tanpa mengambil kira sumbangan, pengetahuan, keutamaan serta keperluan mereka. Oleh itu, berdasarkan penjelasan saya berkaitan dengan konsep mengarusberdanakan gender sebentar tadi, usaha untuk melaksanakan strategi ini perlu digalas oleh peringkat atasan, iaitu kerajaan dan lain-lain organisasi seperti majikan dengan menggunakan pendekatan top-down. Jika konsep ini difahami, diamati dan dilaksanakan dengan betul, maka tidak akan berlaku masalah yang diusulkan, iaitu diskriminasi gender oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Tuan yang di-Pertua dan sidang Dewan yang saya muliakan, kepada barisan kerajaan, saya kukuhkan lagi usul saya selaku Ketua Pihak Pembangkang dengan bukti pencapaian sumbangan wanita dalam sektor ekonomi, khususnya pekerjaan, tidak dapat dinafikan telah memberi impak yang besar terhadap perkembangan ekonomi negara. Mengikut kajian yang telah dibuat, peningkatan tenaga kerja, iaitu wanita di Malaysia yang dapat meningkatkan KDNK negara sebanyak 0.4% setiap tahun. Maka dalam situasi ini dilihat peranan wanita dalam sektor pekerjaan adalah signifikan. Dalam usaha memperkasakan wanita dalam sektor pekerjaan, pelbagai usaha perlu dilakukan bagi membuka ruang yang lebih fleksibel kepada wanita supaya sumbangan mereka turut dapat disalurkan bagi tujuan pembangunan negara. Menurut pengurusi World Islamic Economic Forum, untuk membolehkan golongan ini selesa di tempat kerja dan kejayaan mereka, kerajaan dan majikan perlu bersatu, menyediakan prasarana yang mencukupi kepada mereka. Selain daripada itu,
Kemudahan dalam penentuan masa bekerja boleh membantu golongan ini untuk menetapkan pengurusan kerjaya dan pengurusan keluarga mereka. Saya usulkan contoh pekerjaan yang boleh memberikan kemudahan ini adalah sektor perniagaan di atas talian yang tidak melibatkan kos yang tinggi, dan ini boleh memberikan mereka kemerdekaan ekonomi yang menjaga diri dan keluarga. Saya yakin dan percaya bukan sahaja di Malaysia tetapi wanita di seluruh dunia, mereka mampu membangunkan potensi mereka ke tahap optimum dan memanfaatkan setiap peluang untuk memajukan diri. Pihak kerajaan perlu tahu, wanita bukanlah insan yang lemah, seperti yang sering dianggapkan oleh setengah pihak di luar sana. Suka saya memberi contoh pemimpin wanita di peringkat dunia dan tempatan yang mampu mentadbir sesebuah negara untuk tidak mahu ketinggalan dalam pembangunan sejagat. Antaranya pemimpin di peringkat dunia adalah seperti Benazir, Hillary Clinton dan lain-lain. Manakala di peringkat tempatan pula seperti Datuk Dr. Wan Azizah Ismail dan Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali dan banyak lagi. Sekian saja usul pembangkang pada hari ini. Terima kasih.